Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal arifin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغب. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Selamat petang. Hari ni hari Isnin dan bulan ni kita masuk pada bulan Rabiul Awal 1444. Jadi kita harapkan semoga dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT untuk menjalani kehidupan ini, walaupun kehidupan yang kita jalani tidak sebagaimana sebelum ini, terpaksa kita tembuhi dengan norma baru. Musibah yang Allah Ta'ala datangkan bukan hanya di negara kita, bahkan seluruh dunia. Dan kita harapkan semoga dengan norma baru, mungkin sedikit kesusahan, kepayahan, keperitan yang kita lalui ini, ada kebaikan besar yang menjadi nilaian pada pandangan Allah. Dan akhirnya Allah Ta'ala berikan kita kebaikan di dunia, dan lebih-lebih lagi kita harapkan semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan di akhirat. Jadi di sini saya nak berkongsi sedikit peringatan, terutama diri saya bersempena ma'al hijrah, bersempena Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal. Kita masuk dalam bulan Rabiul Awal, maka salah satu daripada sambutan besar di dalam bulan Rabiul Awal ini iaitu Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lepas. Peristiwa ini berlaku walaupun tidak diraikan ketika adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi diraikan selepas daripada zaman keberadaan adanya Nabi SAW sebagai satu peringatan. Dan juga bukan hanya sekadar peringatan terhadap kelahiran Nabi SAW, tetapi yang paling besar bagaimana kita nak mengembalikan semula roh untuk mengamalkan sunnatun Nabi SAW. Bukan hanya sekadar memperingatkan hari kelahiran Nabi, tetapi yang paling besar ialah untuk menambahkan ataupun menambah baikkan semangat, motivasi roh dalam diri kita untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting dalam kita memperingati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah yang paling besar sekali ialah memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat ke atas Nabi. Sebagaimana firman Allah SWT, Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah SWT dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi sebagai selawat yang sejahtera. Jadi kalau dilihat pada ayat Allah SWT ini, Allah SWT sebelum dia perintahkan kepada kita untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya sallu 'alan nabi. Sallu 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kamu ke atas Nabi. Allah Ta'ala perintah. Jadi sebelum Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala telah menyatakan bahawa dia sendiri pun berselawat, para malaikat juga berselawat. Sedangkan kalau kita lihat dan kita dapati bahawa tidak ada satu amalan pun
yang mana Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk melaksanakan amalan tersebut, tetapi Allah Ta'ala laksanakan. Allah Ta'ala perintah kepada kita sembahyang, Allah Ta'ala tak sembahyang. Allah Ta'ala perintah kepada kita untuk melaksanakan puasa, tapi Allah Ta'ala tidak berpuasa. Allah Ta'ala perintahkan kita melaksanakan sedekah, bayar zakat, tapi Allah Ta'ala sendiri tidak buat. Begitu juga haji, begitu juga amalan-amalan. Tetapi satu amalan yang nak digambarkan betapa besarnya amalan ini, iaitu berselawat. Allah Ta'ala sebelum perintahkan kepada kita untuk berselawat, tapi Allah Ta'ala sendiri berselawat. Para malaikat berselawat. Walaupun selawat Allah SWT dan selawat para malaikat itu tidak sama sebagaimana kita berselawat. Disebut oleh para ulama, Allah SWT itu berselawat ke atas Nabi dengan makna pengampunan, dengan makna rahmat, dengan makna rahmat Allah SWT ke atas Nabi. Para malaikat pula berselawat ke atas Nabi dengan makna doa, iaitu bila tika mana para malaikat berselawat dengan mengandungi makna doa, mohon pengampunan Allah ke atas Nabi. Kita pula berselawat tidak sebagaimana makna maksud selawat daripada Allah SWT dengan makna maksud yang berselawat daripada para nabi, para malaikat. Yang mana kita berselawat itu mengharapkan rahmat dan juga syafaat Nabi SAW. Jadi kalau katalah Allah SWT itu sendiri pun berselawat, para malaikat itu juga berselawat, ini apatah lagi kita yang memang kita ni umat Nabi SAW yang sangat-sangat mengharapkan kasih sayang Nabi, yang sangat-sangat mengharapkan cinta Nabi, yang besok dekat akhirat mengharapkan sangat-sangat syafaat Nabi SAW. Sehingga kan ada satu hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan bahawa besok ke akhirat amalan kita ini tidak boleh dijadikan sebagai tiket untuk masuk syurga Allah SWT. Sehingga kan para malaikat bertanya pada Rasulullah, sekalipun amalan kau wahai Rasulullah, sekalipun amalanku, Rasulullah menjawab. Lalu ketika itu kita masuk syurga bukan disebabkan daripada amalan kita, tapi kita masuk syurga disebabkan rahmat Allah SWT, diikuti juga dengan syafaat Nabi SAW yang kita perlukan. Sebabnya marilah kita memperbanyakkan selawat lebih-lebih lagi dalam bulan Maulid ini. Dan jangan jadikan amalan berselawat ini hanya semata-mata dalam bulan Maulid. Ataupun melakukan amalan-amalan sunnah ni hanya semata-mata bulan Maulid, ataupun memperingati sunnah Nabi ni hanya semata-mata bulan Maulid. Tidak. Tetapi apa yang kita lakukan dalam bulan Maulid ataupun bulan Rabiul Awal ini sebagai titik permulaan untuk mempertingkatkan lagi usaha kita, ketaatan kita dalam mendekatkan diri pada Allah dan mendekatkan diri dengan Nabi SAW. Jadi itulah saya berikan sedikit peringatan untuk diri saya dan kepada semua sahabat-sahabat. Semoga dengan keberadaan kita berada dalam bulan Maulid ini, bulan Rabiul Awal, semoga menjadi kekuatan dan motivasi untuk kita menambah baik dalam kita melakukan amalan sunnah Nabi SAW. Semoga baik di dunia, baik di akhirat, dan semoga kita mendapat syafaat Nabi SAW. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menunjuk kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.